بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran sesi ke-34. Dalam sesi ini kita akan meneruskan pembelajaran mengenai jumlah fi'liyah, dan satu lagi komponen yang kita akan lihat hari ini adalah maf'ulun bihi. Dalam sesi yang lalu kita telah pun melihat bagaimana pembentukan jumlah fi'liyah atau ayat kata kerja dan komponennya. Kita telah pun melihat mengenai komponen fi'il, apa yang boleh menjadi kata kerja yang mendahului jumlah fi'liyah ni, itu sama ada fi'il madhi, mudhari' dan amar, dengan berbagai-bagai contoh yang saya tunjukkan. Kita juga telah melihat mengenai fa'il atau pelaku yang boleh terdiri daripada kata nama, ganti nama bersambung atau damir muttasil, dan isim isyarah dan juga isim mausul. Jadi kita juga sepintas lalu juga telah mempunyai beberapa maf'ulun ataupun objek, ya. Kita juga telah melihat. Jadi sesi ini kita akan melihat detailnya, terutamanya maf'ulun bihi, iaitu maf'ulun ni banyak, dia ada 5 di sini: maf'ulun bihi, maf'ulun mutlak, maf'ulun fi, maf'ulun li ajlihi, maf'ulun ma'ah, dan ada lagi 2 hal dan tamyiz yang disebut sebagai mansubat, iaitu isim mansub. Kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan maf'ulun ni. Maf'ulun adalah perkataan yang berfungsi sebagai objek yang menerangkan kata kerja. Dalam tata bahasa Arab, ia berkedudukan mansub dan merupakan antara isim yang dipanggil mansubat atau isim mansub. Dan terdapat 5 jenis maf'ulun yang mempunyai fungsi tersendiri tiap-tiap satunya, ya, yang untuk menerangkan kata kerja. So seperti maf'ulun bihi, dia disebut sebagai pelengkap langsung. Maf'ulun mutlak sebagai pelengkap mutlak. Maf'ulun fi, pelengkap menyatakan masa dan tempat. Maf'ulun li ajlihi, pelengkap menyatakan matlamat dan tujuan. Maf'ulun ma'ah, pelengkap menyatakan bersama. Selain daripada itu, saya kata tadi ada 2 lagi yang perkataan isim mansubat, dia disebut sebagai hal dan tamyiz. Nanti ini kita akan lihat kemudian. Sebagai pelengkap kata kerja, maf'ulun menjawab soalan tertentu dalam menerangkan kata kerja, dan setiap satu mempunyai aspek tersendiri, iaitu dia specialize setiap satunya. Umpamanya kalau kita lihat senarai saya ni untuk maf'ulun bihi dulu, kita tengok. Ya, so maf'ulun bihi ni selalunya adalah dia merupakan objek. Dia merupakan objek secara langsung kepada fi'il. Jadi selalunya menjawab soalan apa dan siapa, what and who. Lepas tu untuk maf'ulun mutlak, dia menekankan kata kerja atau menerangkan berapa kali perbuatan dilakukan atau bagaimana dilakukan. Jadi menjawab soalan bagaimana dan berapa, how and how many. Lepas tu maf'ulun fi, dia menyatakan masa atau tempat perbuatan dilakukan. Dia menjawab soalan bila dan di mana, when and where. Maf'ulun li ajlihi menyatakan sebab perbuatan dilakukan, itu mengapa atau why. Dan maf'ulun ma'ah menyatakan kebersamaan dengan atau with whom or what. Lepas tu hal menerangkan keadaan atau situasi ketika perbuatan dilakukan atau bagaimana atau how, ya. Dan tamyiz menjelaskan kata kerja yang tidak jelas, kabur atau mengelirukan. Dia menjawab soalan apa atau berapa, what and how many. Jadi secara keseluruhannya kalau kita lihat ni, dia menjawab konsep 6W dan 2H. 6 what, who, and then whom, where, kan, and then why. And then with whom also. Kita and then also how and how many, ada 2W ni. So kalau kita lihat dulu, kita belajar konsep management kan, 4W dan 1H. Di sini actually konsep bahasa Arab ni dah lama dah ada mempunyai konsep ni, ya. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan maf'ulun bihi ni.
Maf'ulun bihi yang menjadi objek secara langsung dalam ayat menerangkan sesuatu berlaku ke atasnya dari perbuatan atau fi'il yang selalunya terletak sebelumnya. Jadi selalunya maf'ulun bihi adalah menjadi mangsa, ya. Lepas tu dia juga, tapi tak semestinya dia terletak kemudian. Kadang-kadang dia juga boleh mendahului fa'il dan juga boleh mendahului fa'il dan fi'il. Nanti kita tengok contoh-contohnya. Selain daripada itu, jika ia terdiri dari dhamir mutasil, ia mesti terletak dahulu dari fa'il. Dia menjawab soalan apa dan siapa, what and who tadi, ya. Sekarang kita lihat contoh ayat yang mempunyai maf'ulun bihi ni dalam struktur yang lazim, iaitu maf'ulun bihi terletak selepas fa'il dan fi'il. Kalau kita lihat ayat saya ini, yu'allimu mudarrisu taliban. Guru itu mengajar seorang murid lelaki. So this one, apa tu kata kerja ada yu'allimu, mengajar, al-mudarrisu ni marfu' di sini. Jadi dalam ayat ni, apa tu fa'il kita adalah mudarrisu sebab dia marfu'. Dan maf'ulun bihi ni dia adalah apa tu berbaris mansub, taliban. Jadi taliban ni adalah murid, murid lelaki. Jadi di sini kalau kita lihat dia menjawab soalan siapa. Soalan siapa, guru ni mengajar siapa? So murid lelaki ni, taliban, ya. Sekarang saya ingin menunjukkan beberapa kedudukan maf'ulun bihi ni. Tadi yang kita dah buat, dia adalah terletak selepas fa'il dan fi'il. Ayat kita yu'allimul mudarrisu taliban. Kita tengok apa taliban, dia berbaris mansub, dia lah jadi maf'ulun bihi dia, ya, ataupun objek di sini. Tapi dia juga boleh berkedudukan mendahului fa'il dan fi'il. Umpamanya kalau kita lihat ayat sini, ya, taliban yu'allimul mudarrisu. Masih maknanya masih guru itu mengajar seorang murid lelaki. Kalau kita lihat perkataan yang berbaris atas adalah taliban ni. Jadi dia lah maf'ulun bihi, dan yang berbaris marfu' ni adalah fa'il mudarrisu. Ini adalah yu'allimu adalah fa'il kita lah, ya. Jadi ayat boleh juga berbentuk begini. Selain daripada itu, kita akan lihat juga dia boleh juga maf'ulun bihi ni boleh juga mendahului hanya fa'il. Ini terjadi terutamanya apabila maf'ulun bihi itu berbentuk dhamir. Di sini kalau kita tengok yu'allimahu mudarrisu. Ya, kalau kita tengok apa tu guru itu mengajarnya. Nya itu adalah hu ni adalah untuk apa tu ganti nama seorang lelaki, kan. Ya, so jadi di sini kita tengok apa tu maf'ulun bihi ni, hu ni. Jadi dia adalah terletak sebelum apa tu selepas fi'il, tapi sebelum fa'il. Mudarrisu ni masih fa'il lah sebab dia marfu' di sini. Jadi maf'ul bihi ni sebab dia adalah berbentuk damir, dan saya selalu kata damir adalah mabni. Jadi dia fi mahli nasbin, maknanya dia masih berkedudukan mansub. Kita lihat pula contoh ayat Al-Quran. Untuk ayat ini saya ada ini warisa Sulaimanu Dawuda. Di sini apa tu Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Jadi menjawab soalan siapa, ya. So siapa yang mewarisi siapa. Jadi kalau kita lihat di sini fa'il kita adalah Sulaiman ni. Jadi Dauda. Jadi Sulaiman lah yang mewarisi apa tu tahta kerajaan Nabi Daud ni, ya. Bapa dia adalah Nabi Daud ni. Jadi di sinilah maf'ulun bihi ni sebab dia mansub di sini. Dan di sini Sulaimanu ni adalah marfu', Fa'il kita adalah warisa ni. Dia adalah mabni dengan fathah. Satu lagi ayat kita lihat di sini. Yauma yajma'ullahu rusula. Di situ juga kalau kita lihat di mana yang marfu' ni Allahu, dia lah jadi fa'il. Jadi ar-rusula ni adalah dia baris mansub, dia jadi maf'ulun bihi. Dan fi'il kita adalah yajma'u. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah. Dia juga di sini adalah menjawab soalan siapa, ya. So, kalau kita tengok ayat kita apa makna di sini, ingatlah hari kiamat yang padanya Allah menghimpunkan rasul-rasulnya untuk jadi saksi kita semualah nanti. Lagi satu, kita tengok ayat sini, ini apabila fi'il mudhari' juga kita ni untuk menjawab soalan apa pula. Tadi soalan siapa, sekarang soalan apa. La yuhlifullahu wa'dah. Kita tengok sini fi'il kita adalah yukhlifu ni, fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah, dan fa'il kita Allahu, baris marfu' kan di sini. Wa'da ni dia adalah maf'ulun bihi, dia adalah mansub. Ya, so kalau kita tengok makna dia Allah tidak pernah memungkiri janjinya. So Allah tak pernah mungkir apa? Mungkir janji, wa'da, ya. Jawab soalan apa.
Begitu juga di sini. Ini tadi kita pun tengok fi'il mudhari', sekarang kita tengok fi'il madhi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kita tengok sini fi'il kita adalah madhi mabni dengan fathah. And then al-ardu ni apa tu ada marfu. Di sini dia adalah fa'il. Asqala dia adalah baris atas fathah dan jadi dia adalah maf'ul bihi. So makna di sini serta bumi itu mengeluarkan apa? Segala isinya, asqala. Ya. Sekarang kita lihat pula contoh untuk fi'il amar ni ya. Ayat kita wazkurisma rabbika. Uzkur ni. Ini adalah fi'il dan juga fa'il dalam ni. Dia adalah fi'il amar mabni dengan sukun dan fa'il dia tersembunyi damir mustatir takdirnya anta di sini ya dalam uzkur ni. Dan asma ni, ni adalah baris atasnya untuk apa tu perkataan baris atas, jadi dia lah maf'ulun bihi. Dia apa tu, jadi kita dilihat di sini fi'il amar juga boleh mendahului apa tu maf'ulun bihi ni. So dan sebutlah nama Tuhanmu. Satu lagi contoh ayat kita, ni kita lihat apa tu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di sini ku ni dia adalah fi'il amar juga, dia adalah mabni dengan hazaf nun sebab fa'il yang tersembunyi adalah damir mutasil takdirnya antum di sini ya, ada waw balik tu ya antum. Dan untuk maf'ulun bihi kita tengok anfusa ni dia adalah mansub, jadi dia adalah menjadi maf'ulun bihi di sini. So maknanya wahai orang-orang yang beriman, kamu peliharalah diri-diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Sekarang kita lihat pula apakah isim yang menjadi maf'ulun bihi ni. Seperti saya kata tadi, maf'ulun bihi berkedudukan mansub atau akuasitif ni, tapi bagaimana tanda i'rab mansub tu? Dia tidak semestinya, tadi kita tunjukkan dia memang berbaris fathah, tapi kadang-kadang dia juga berbalik kepada jenis isim seperti yang telah kita buat dari sesi satu dahulu ya. Jadi di sini saya ingin berkongsi mengenai cara melihat, sebab nak mengenal apa tu maf'ulun bihi, saya kata kena lihat baris fathah, tapi dia ada berbagai-bagai cara. Kalau kita tengok dia ada tanda fathah zahirah bagi isim mufrad sahih, isim mangkus dan isim mamdud. Ini memang kita boleh nampaklah fathah yang seperti yang telah kita buat dahulu. Tapi dia juga adalah boleh tanda fathah muqaddarah bagi isim maksur. Ini juga kita dah buat masa kita buat i'rab isim-isim dahulu. Jadi tak semestinya, kadang-kadang kita tak nampak pun ada fathah, kadang dia mungkin bawah ataupun hadapan. Jadi itu dipanggil tanda fathah muqaddarah sebab dia adalah maf'ulun bihi, dia kena mansub ya. Lepas tu dia boleh juga tanda kasrah bagi isim jamak muannas salim. Jamak muannas salim memang kita tahu kan, dia memang ada tanda kasrah dia. Lepas tu tanda ya bagi isim musanna dan jamak muzakkar salim. Ini juga kita dah buat. Lepas tu tanda alif untuk asma al-hamsah. Ini untuk apa tu isim-isim yang biasa. Tapi juga kalau isim mabni, i'rabnya ialah fi mahli nasbin. Contoh kita untuk apabila maf'ulun bi isim mufrad ni ya, dia untuk menjawab soalan apa di sini. So ja'alallahul ka'batal baital harama qiyamal linnas. Kita tengok sini al-ka'bata ni adalah maf'ulun bihi kita. Dia adalah berbaris fathah. Dengan ni adalah nampak jelas ya. So zahirah lah di sini. Dan fa'il kita adalah Allahu ni adalah marfu. Dan fa'il kita adalah ja'ala. Ni adalah fi'il madhi mabni dengan fathah juga. So, maksud di sini Allah menjadikan Kaabah, rumah yang mulia itu, sebagai tempat tumpuan manusia. Di sini kita lihat pula bila maf'ulun bihi menjadi terdiri daripada isim maksur. Wa kallamallahu Musa taklima. Di sini kita tengok kalama adalah fa'il kita mabni dengan fathah, and then fa'il kita Allahu ni adalah marfu. Maf'ulun bihi kita ni adalah dia mansub dengan fathah muqaddarah. Di sini adalah sebab dia adalah isim maksur. So, maknanya dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung. Satu ni untuk menjawab soalan siapa juga kita tengok ya yuhyillahul mauta. Di sini kita tengok fi'il kita adalah yuhyi, fi'il mudhari' marfu dengan dhammah muqaddarah, dan fa'il kita fa'il kita Allahu ya, dia adalah marfu juga di sini. Dan al-mauta ni dia adalah juga isim maksur. Jadi kita tengok dia adalah mansub dengan fathah muqaddarah juga di sini.
So makna di sini Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kita lihat pula contoh apabila maf'ulun bihi terdiri dari isim musanna dan dia menjawab soalan siapa. Ni wastashhidu syahidaini min rijalikum. Di sini kita ada istashhidu ni adalah fa'il dan juga fa'il antum di sini. So dia adalah amar mabni dengan hazaf nun dan dalam dia adalah fa'il damir mutasil mabni dengan sukun. Dia adalah fi mahli raf'in. Ini maf'ul bihi kita adalah syahidaini. Syahidaini ni kita tengok dia adalah mansub dengan ya di sini. Sebab kita tengok sini ni bawah kan, baris bawah. Tapi sebab dia adalah musanna, isim musanna kita dah belajar dulu, dia adalah mansub dengan ya. Masuk sini, dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Satu lagi contoh. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Jadi kalau kita tengok sini, rajulaini, dia juga maf'ulun bihi di sini, dia adalah mansub dengan ya juga di sini. Dia adalah isim musanna juga. So fa'il dan fa'il kita di sini adalah wajada ni. Dia adalah fi'il mabni dengan fathah, apa tu untuk huwa, and then dia juga ada dalam dia fa'il damir mustatir takdirnya huwa di sini. Maksud di sini lalu didapatinya di situ 2 orang lelaki sedang berkelahi. Kita lihat pula maf'ulun bihi terdiri dari jamak muzakkar salim. Kalau kita tengok ayat ni, fa ba'asallahu nabiyyina mubashirina wa munzirin. Di sini ba'asa adalah fa'il kita, dia adalah mabni dengan fathah, and then fa'il kita adalah Allahu ni adalah marfu' di sini. So an-nabiyyina ni dia adalah maf'ulun bihi dan dia adalah mansub dengan ya ni. Ni seperti yang kita dah buat juga dulu, saya kata kelas pertama, jadi dia konsisten lah ni. Maka Allah mengutuskan Nabi-Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi amaran. Jadi satu contoh kita adalah Innallaha yuhibbul muqsitin. Di sini juga kita tengok yuhibbu ni adalah fi'il dan fa'il huwa di dalam dia ni. Dan dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah, dan fa'il yang tersembunyi dalam dia adalah damir mustatir takdirnya huwa. Dan al-muqsitina ni dia adalah maf'ul bihi, dia adalah mansub dengan ya juga seperti perkataan nabiyina ni kan ya. Dan maknanya sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Satu lagi contoh untuk jamak muzakkar salim ni, kita tengok ni, inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihina. Jadi kita tengok sini yatawalla ni adalah fi'il dan fa'il dalam untuk kita sini dalam ayat ni, dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah muqaddarah, dan dalam dia ada fa'il damir mustatir takdirnya huwa di sini ya. Dan as-salihina ni adalah apa tu jamak muzakkar salim, dia adalah mansub dengan ya. So, maksud di sini sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran dan dialah jua yang menolong dan memelihara orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita lihat pula contoh untuk maf'ulun bi berbentuk jamak muannas salim dan menjawab soalan apa. So ayat kita walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau tengok istabiqu ni adalah fi'il amar mabni dengan hazaf nun, dan dalamnya adalah damir fa'il dia adalah damir mutasil mabni dengan sukun. Dia adalah apa tu untuk antum, takdirnya antum ana fi mahli raf'in. Dan al-khairati ni, ini adalah apa tu jamak muannas salim. Dia adalah kalau kita lihat dia adalah mansub dengan kasrah ni. Ini kita dah belajar dulu ya apa tu bila jamak muannas salim ni. Jadi dialah jadi maf'ulun bihi di sini ya. So maknanya tetapi dia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan, beriman dan beramal soleh. Sekarang kita tengok satu lagi contoh untuk jamak muannas salim ni juga. Wa ataina Isa ibn Maryamal bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Di sini ataina ni adalah fi'il dan fa'il juga. Dia adalah nahnu sebab ada na ujung ni kan. Dia fi'il madhi mabni dengan sukun, dan dalam dia fa'il dan fa'il dia adalah damir mutasil mabni dengan nun alif atas sukun takdirnya nahnu. Dia adalah fi mahli raf'in. Maf'ulun bihi kita adalah Isa ni adalah mansub,
And then kita tengok dia lagi satu maf'ulun bihi sani ni, al-bayyinati ni. Dia adalah mansub dengan kasrah di sini. Ini yang jamak muannas salim ni. Dia seperti tadi juga. So mana di sini, dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Kudus atau Jibril. Sekarang kita lihat pula maf'ulun bihi berbentuk asmaul hamsah ni. Dia menjawab soalan siapa di sini. Wazkur aha adin. Di sini kita tengok uzkur ni adalah fi'il amar anta di sini. Dia adalah mabni dengan sukun dan fa'ilnya adalah damir mustatir takdirnya anta. Saya sebut tadi. Ini kalau kita tengok dia maf'ulun bihi di mana perkataan yang ada baris atas. Ni pasal dia aha ni adalah asmaul hamsah. Jadi kita lihat dia adalah mansub dengan alif di sini. Jadi dia lah jadi maf'ulun bihi. Dan adin ni adalah mudhaf ilaih dan dia adalah majrur lah, ada baris bawah di sini. So maknanya, dan ingatlah peristiwa Nabi Hud saudara kaum An. Lepas tu kalau kita lihat satu lagi contoh. Ni kita lihat waja'u abahum isya'an yabkuna. Ja'u ni adalah fi'il madhi mabni dengan dhammah, dan kita lihat dia juga dalam dia adalah fa'il damir tersembunyi di situ mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum di sini ya. Sebab ada waw ni kan, dan dia adalah fi mahli rafi'in lah. Dan lepas tu kita tengok dia adalah maf'ulun bihi, dia juga adalah sebab aba ni dia adalah asmaul hamsah, dia seperti tadi juga, jadi dia mansub dengan alif. Di sini aha, di sini aba hum ni adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih sebab dia adalah damir, jadi dia adalah fi mahli jarrin. Mengenai insya'an ni adalah zaraf zaman, dia adalah mansub lah kalau kita tengok di sini ya. So maknanya, dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil buat-buat menangis. Kita lihat pula contoh apabila isim mausul menjadi maf'ulun bihi. So ayat kita qala atastabdiluna allazi wa adna billazi wa khair. Di sini tastabdiluna ni adalah fi'il dan fa'il kita. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan nun, dan dia ada dalam dia ada fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya antum. Dia i'rabnya fi mahli rafi'in. Dan kita punya maf'ul bihi dia adalah allazi ni, iaitu ia adalah isim mausul. Ada isim mausul saya kata dia mabni kan. Jadi dia mabni dengan sukun di sini. Jadi dia adalah fi mahli nasbin i'rabnya. So maknanya di sini dia Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Ini kita lihat pula satu lagi contoh untuk isim mausul ni, tapi ni untuk mausul jamak hum ya. Allazinan. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Di sini kita tengok yusabbitu ni adalah fi'il huwa, dia adalah mudhari' marfu' dengan dhammah. Fa'il kita Allahu ni dia marfu' lah. Ini allazina ni yang jadi maf'ulun bihi, dia adalah isim mausul mabni dengan fathah fi mahli nasbin. Lepas tu kita ada lagi ayat yang fi'il dan fa'il selepas tu amanu ya. Kalau kita tengok ni adalah untuk hum juga ni amanu ni allazina ni. Jadi dia match di sini ya. Ni bil qauli dia adalah hajar majrur, dan as-sabiti ni adalah na'at. Dan fil hayati kita tengok ada jar majrur, dan ad-dunya ni na'at. Dan fil akhirah ni adalah jar majrur. Jadi kita lihat banyak ya selepas daripada fi'il dan fa'il ni banyak lagi syibu jumlah, dan juga kita ada na'at juga di sini ya. Jadi di sini untuk jar majrur di sini kita tengok adalah kebanyakannya adalah i'rabnya adalah majrur di sini. So maknanya Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Lihat lagi satu isim mausul tapi ini untuk muannas allati ni. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. So kita tengok sini yaqulu ni dia adalah fi'il dan fa'il kita kat sini, dan dia adalah untuk hum ya, dan fi'il mudhari' majzum dengan hazaf nun. Fa'il dia adalah damir mustatir mabni dengan waw atas sukun takdirnya hum fi mahli rafi'in. Allati ni yang jadi maf'ulun bihi, dia adalah isim mausul dengan sukun, dan dia adalah fi mahli nasbin. Maknanya, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik. Ya akhlak Al-Quran ni kita semua kena cakap elok-elok. Kita lihat pula contoh maf'ulun bihi ni isim mausul man ni ya.
Kita tengok ni, yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Kita ayat fi'il dan fa'il kita ni adalah yahtassu ni, dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah. Ni kita ada fa'il kita adalah damir mustatir, takdirnya huwa di sini. Dan kita punya man ni jadi maf'ulun bihi kita, dia adalah isim mausul mabni dengan sukun juga di sini. Jadi fi mahalli nasbin i'rab dia. Lepas tu yasha'a ni adalah fi'il dan fa'il juga di sini. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah juga. Dalam dia juga ada fa'il damir mustatir, takdirnya huwa juga di sini. So maknanya Allah menentukan pemberian rahmatnya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Satu lagi contoh untuk isim mausul man ni. Kadzalika yudhillullahu may huwa musrifun murtabun. Di sini fi'il dan fa'il kita adalah yudhillu ni. Dia adalah mudhari' marfu' dengan dhammah juga. Dan fa'il dia adalah damir mustatir, takdirnya huwa. Dan Allahu adalah fa'il, dia adalah marfu' di sini. Dan man ni adalah isim mausul, dia adalah mabni dengan sukun. Dia fi mahli nasbin. Maknanya demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang melampau kederhakaannya, lagi yang ragu-ragu kepercayaannya terhadap balasan Tuhannya. Ini kita lihat pula bila isim mausul ma ni, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di sini kita tengok taqulu ni adalah fi'il dan fa'il kita di sini. Dia adalah mudhari' mansub dengan hazaf nun. Dan kita tengok dia adalah fa'il, dia adalah damir mutasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum di sini dan fi mahli rafi'in i'rabnya. So ma ni adalah maf'ulun bihi kita, dia adalah isim mausul dan dia mabni dengan sukun. Jadi dia adalah fi mahli nasbin juga. So amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Satu lagi untuk isim mausul ma ni. Kita tengok ayat kita di sini. Malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah hama amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sini yaf'aluna ni adalah fi'il dan fa'il kita. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan nun. Dan fa'il dia adalah damir mutasil mabni dengan waw atas sukun. Takdirnya hum di sini Dan dia adalah fi mahli raf'in. Sebab dia adalah fa'il kan, jadi tu fi mahli raf'in. Dan maf'ul bihi kita ma di sini dia adalah isim mausul mabni dengan sukun juga. Jadi i'rab dia adalah fi mahli nasbin. Di sini neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menerhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkannya. Jadi di sini dia menjawab soalan apalah di sini Lagi satu kita lihat bila isim isyarah ni jadi maf'ulun bihi kita. Wa man yaf'al zalika falaysa minallahi fi syai'. Kita tengok sini yaf'al ni adalah fi'il dan fa'il huwa kita. Dia adalah mudhari' majzum dan dengan sukun di sini. Dan fa'il kita adalah damir mustatir, takdirnya huwa. Dan maf'ulun bihi kita adalah zalika. Dia adalah isim isyarah, jadi dia mabni dengan fathah. Dan i'rabnya adalah fi mahli nasbin. Dan sesiapa yang melakukan larangan yang demikian, maka tiadalah dia mendapat perlindungan dari Allah dalam sesuatu apapun. Terlihat pula contoh maf'ul bi isim isyarah haza ni. So wa isqala Ibrahim rabbi ij'al haza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. So kalau kita tengok sini aj'al ni, ij'al dia adalah fi'il dan fa'il. Dia fi'il amar di sini, dia mabni dengan sukun. Dan kita ada fa'il dia adalah damir mustatir, takdirnya adalah anta di sini Di sini haza adalah menjadi maf'ulun bihi kita. Dia adalah isim isyarah mabni dengan sukun. I'rab dia adalah fi mahli nasbin lah. Dan maknanya sini, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya. Kita tengok pula isim isyarah hazihi ni. Fa'ajjalam lakum hazihi wa kaffa aydiyan nasir ankum.
Dia adalah ajala ni adalah fi'il dan fa'il huwa. Dia adalah fi'il madhi mabni dengan fathah di sini, dan fa'il dia adalah damir mustatir takdirnya huwa di sini ya. Dan maf'ul bihi kita adalah hazihi ni, dia adalah isim isyarah, jadi dia adalah mabni dengan kasrah di sini ya. Jadi i'rab dia adalah fi mahli nasbin sebab dia adalah maf'ul bihi. Makna di sini lalu dia menyegerakan untuk kamu harta rampasan perang ini, serta dia telah menahan tangan manusia, itu pihak musuh di situ, daripada membinasakan kamu. Sekarang saya ingin pula berkongsi mengenai maf'ulun bihi berbentuk damirnya, yang selalunya kalau dia berbentuk damir dia akan bersambung pada perkataan fi'il dan selalunya terletak sebelum fa'il kalau fa'il itu dizahirkan. Umpamanya kalau ayat kita ni walamma ja'ahum kitabum min indillah. Kalau kita lihat perkataan kita yang berbaris marfu' adalah kitabun. Jadi dia lah menjadi fa'il. Jadi kalau kita lihat apa tu perkataan ja'a ni adalah fi'il kita. Jadi fi'il sebab ada apa tu fa'il di zahir di keluar, jadi dalam ni tak adalah jadi fa'il di sini. Jadi fi'il kita lepas dia disambung dengan hum ni. Jadi hum ni adalah maf'ulun bihi. Jadi kalau kita tengok maf'ulun bihi ni terletak sebelum fa'il ni. Jadi itulah selalunya kalau damir berbentuk apa tu maf'ulun bihi berbentuk damir, dia akan bersambung dengan kata kerja atau fi'il ni. Jadi di sini sebab dia damir, dia ada fi mahli nasbin lah i'rab dia ya. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, iaitu Al-Quran. Jadi di sini dia menjawab soalan apa? Apa yang telah datang, apa tu dia adalah kitab, iaitu Al-Quran ya. Satu lagi contoh kita tengok, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ja'akum rasulun. Jadi rasulun ni kita tengok dia marfu', jadi dia fa'il. Ja'a ni adalah fi'il, kum ni adalah maf'ulun bihi. Di sini dia damir juga ya. So bentuk dia adalah apa tu i'rab dia fi mahli nasbin jugalah seperti tadi juga sebab damir ni ya. Jadi kita lihat construction sentence kita masih fi'il, maf'ulun bihi dan fa'il. Jadi maf'ulun bihi datang sebelum fa'il di sini. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri. Jadi di sini dia menjawab soalan siapa? Siapa yang datang? Seorang rasul. Lain satu ayat kita tengok ni. Fawakazahu Musa faqada alai. Kita tengok sini kita tak ada perkataan yang apa tu perkataan yang marfu' sebab sini Musa ni adalah isim maksurah kan, sebab kita tengok ada apa tu isim maksur ya, ada alif maksurah di sini. Jadi dia sebenarnya fa'il. Dan kita fa'il kita adalah wakaza ni. Dan hu ni yang menjadi maf'ulun bihi kita, iaitu damir hu di sini ya. So sebab dia damir, jadi dia adalah kita tengok dia adalah fi mahli nasbin lah. Tapi fa'il untuk Musa ni dia adalah mansub dengan fathah muqaddarah di sini ya. So maknanya di sini Musa pun menumbuknya lalu menyebabkan orang itu mati. Kita lihat juga maf'ulun bihi ni juga boleh terdiri dari mudhaf dalam syibu jumlah mudhaf ilaih. Umpamanya ayat kita sini wa bada'a khalqal insani min tin. Khalqal insani ni adalah mudhaf ilaih. Khalqa ni adalah maf'ulun bihi kita. Kalau kita tengok halqa dia adalah mansub dan dia adalah mudhaf juga kepada al-insani ni. Ini adalah mudhaf ilaih. Dan kita tengok fi'il kita adalah wabada'a. Fi'il madhi mabni dengan fathah, dan dalam dia ada fa'il yang tersembunyi iaitu damir mustatir takdirnya huwa di sini. Dan ujung ni kita dapat ada min tinin, ada jawab majrur. Tinin ni adalah majrur. Kalau kita maknanya dan dia telah memulakan penciptaan manusia dari tanah. Khalqal insani ni adalah penciptaan manusia. Kalau kita tengok satu lagi ayat, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa. Rabbahum ni adalah mudhaf ilaih, dan rabba ni adalah maf'ulun bihi untuk ayat yad'una rabbahum ni. Jadi kita tengok rabba ni adalah mansub, hum ni adalah mudhaf ilaih, dia fi mahli jarrin lah. Dan yad'una ni adalah dia fi'il mudhari' marfu' dengan nun di sini ya. Dan dia ada juga fa'il tersembunyi ialah hum di sini ya.
Dan kalau kita tengok di hujung ni ada khaufan, ni adalah maf'ul li ajli. Ni kita akan buat kemudian. Jadi kita tengok construction ayat sini ada fa'il, fa'il, maf'ulun bihi, mudhaf ilaih, ada lagi satu maf'ulun untuk menerangkan mengenai kata kerja kita ni. Jadi cantik sebenarnya construction ayat ni ya. Nanti kita akan lihat lagi banyak contoh-contoh kemudian. Ni kalau kita tengok di sini kita ada fa'il untuk hiya ni, tata jafa ni. Kita tengok fa'il ni dizahirkan junubu ni sebab dia adalah marfu' kan. Dan hum ni adalah mudhaf ilahi, dia fi mahali jarin lah. Lepas tu kita ada jar majrur. Ni satu lagi ayat di sini, dan di sini satu ayatnya. So, maknanya sini mereka merenggangkan diri mereka dari tempat tidur mereka, berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya. Sekarang kita lihat pula maf'ulun bi sani. So dalam ayat kadang-kadang terdapat lebih dari satu maf'ulun bihi. Umpamanya ayat ni waja'alna laila libasa. Ja'alna ni adalah fi'il kita dan fi'il dan fa'il. Dia adalah untuk nahnu. Fi'il madhi mabni dengan sukun. Damir dia adalah fi'il, fa'il dia adalah damir mutasil mabni dengan nun alif. Nun alif sini kan, dan atas sukun takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Dan al-laila ni dia adalah mansub, jadi dia maf'ulun bihi. Lepas tu kita tengok ada lagi satu libasan, maf'ulun bihi sani sebab dia juga adalah mansub. So makna di sini, dan kami telah menjadikan malam sebagai pakaian, itu gelap untuk kamu berehat. Satu lagi contoh ayat waja'alnan nahara ma'asya. Di sini pun fi'il kita, fa'il dan fa'il ja'alna ni seperti tadi juga. An-nahara ni adalah maf'ulun bihi, dia adalah mansub, ada atas ni kan. Dan ma'asya ni ada satu lagi. Jadi dua dalam ayat ni, kedua-dua ayat ni mempunyai dua maf'ulun bihi. Dia dua-dua adalah mansub. Dan kami telah menjadikan siang terang masa untuk mencari rezeki, iaitu penghidupan. Lagi satu contoh kita tengok di sini. Fawaqahumullahu syarra zalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Di sini pun kita tengok kita waqahumullahu. Di sini syarra. So kita ada juga maf'ulun bihi dan maf'ulun bihi sani, ada dua ni. Jadi kita fi'il kita adalah huwa di sini ya. Waqa ni. Lepas tu kita ada fa'il yang zahir Allahu ni. Dia adalah perkataan yang marfu kan. Jadi lepas tu kita ada lagi satu ni. Walaqahum nadratan wa surura. Laqa di sini adalah fi'il dan fa'il. Ini dia adalah fa'il, dia adalah tersembunyi dari sini. Dia pada fi'il kita adalah madhi mabni dengan fathah muqaddarah. Ni ya. Lepas tu kita tengok dia tersembunyi dalam dia adalah fa'il damir mustatir takdirnya huwa ya. Dan hum ni menjadi maf'ulun bihi kita. Dia sebab adalah dia damir, jadi dia adalah fi mahli nasbin. Lepas tu nadratan, dia maf'ulun bihi sani yang kedua, tapi dia mansublah di sini. So maksud dia, maka Allah telah memelihara mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya, serta dia telah memberikan mereka keindahan yang berseri-seri di muka dan perasaan ria gembira di hati. Alhamdulillah. Hopefully kita pun boleh jadi macam ni Satu lagi contoh, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Di sini kita tengok maf'ulun bihi pertama kita adalah daripada damir ya. So jadi dia fi mahli nasbin lah. Ummatan ni maf'ulun bihi sani ya. So dia menjadi baris mansub di sini ya. Dan kalau tengok wasatan ni adalah na'at, jadi dia pun mansub juga, sama kan, ni match amatan. Jadi di sini maf'ulun bihi sani ni dia juga menjadi man'ut lah. Ni kita dah buat man'ut dengan na'at ni kan masa dahulu. Dan ayat kita untuk fi'il dan fa'il kita ni adalah ja'alna-nya. Dia adalah dia madhi mabni dengan sukun lah ni. Dan ada damir dalam dia, ada fa'il dia adalah damir mutasil mabni dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Dan demikian itu kami telah jadikan kamu semua satu umat pertengahan, pilihan yang adil. Satu lagi ayat, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Kita tengok sini taj'alu ni, dia adalah fi'il dan juga fa'il antum ni. Lepas tu dia adalah fi'il mudhari kita di sini. Dia majzum dengan hazaf nun.
Dan dia adalah fa'il damir mutasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum, dia fi mahli rafi'in. Dan kita tengok Allah, selalu kita tengok Allahu kan jadi marfu' jadi fa'il, tapi di sini Allah jadi maf'ulun bihi ni, dia adalah mansub di sini. Dan urdatan dia adalah juga mansub, dia adalah maf'ulun bisani. Lepas kita ada jaw majrur li aimani, adalah jaw majrur. Dan kita ada mudhaf ilaih juga, aimanikum ni, so dia adalah juga mudhaf ilaih. Jadi ayat ni macam-macam sibuk jumlah dia. So maknanya, dan janganlah kamu menjadikan nama Allah sebagai penghalang bagi sumpah-sumpah kamu semua. Lagi satu contoh, kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin alaihim. Di sini kita tengok ada 3 maf'ulun bihi ni. Tengok fa'il kita adalah huwa ni, yuri. And then kita ada fa'il kita Allahu di sini. Ni fa'il yang zahir juga. Ni maf'ulun bihi kita pertama him ni. Dia maf'ulun bihi, dia adalah fi mahli nasbin lah, sebab dia adalah damir. Lepas tu kita a'mala ni adalah satu maf'ulun bihi yang kedua. Dia adalah mansub. Kita tengok baris atas ni. Lepas tu kita tengok hasaratin ni lagi satu maf'ulun bihi. Tapi dia adalah, kita tengok dia adalah berbaris bawah, jadi dia adalah secara mukaddarah tadi. So demikian itu diperlihatkan kepada mereka oleh Allah amal-amal mereka yang mendatangkan penyesalan atas mereka. Satu lagi ayat kita tengok, walaqad ataina Musal huda wa awrasna bani Israilal kitab. Di sini pun kita ada dua set sebenarnya ni. Walaqad ataina Musal huda satu. Di sini fi'il dan fa'il kita adalah ataina ni. Dan dia adalah maf'ulun bihi kita adalah Musa ni. Dia adalah mansub dengan fathah muqaddarah. Dan al-huda ni maf'ulun bihi dia juga mansub dengan fathah muqaddarah juga di sini ya. Kita tengok belakang ni. Dan wa awrasna bani Israilal kitaba. Ini satu set ya. So awrasna ni fi'il dan fa'il kita, dia adalah nahnu. Dan kita dah banyak kali dah buat i'rab dia ya. Dan bani ni adalah maf'ulun bihi, dia adalah mansub dengan ya di sini. Ni Israil ni ada mudhaf ilaih, dan dia adalah fi mahli jarrin sebab dia mudhaf ilaih kan. Jadi tapi kita tengok dia adalah ni sebab dia adalah mamnu nasaraf ni perkataan ni. Dan al-kitabah dia adalah mansub, tengok sini dia adalah maf'ulun bihi sani. Satu untuk ayat yang kedua ni. So, makna di sini, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan Nabi Musa hidayah petunjuk dan kami berikan kaum Bani Israel mewarisi kitab Taurat. Dalam ayat ini kita lihat pula maf'ulun bihi yang kedua berdiri daripada isim mausul man ni ya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yu'tihi ni adalah fi'il dan fa'il kita. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah muqaddarah. Dalam dia ada fa'il. Damir mustatir takdirnya huwa di sini. Maf'ulun bihi pertama kita adalah damir ni hi ni ya. So dia adalah mabni dengan sukun jadi fi mahli nasbin. Man ni adalah maf'ul bihi sani. Dia isim mausul. Jadi dia mabni dengan sukun. Jadi dia fi mahli nasbin ya. Makna di sini pengutusan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia seluruhnya itu yang menjadi rahmat adalah limpah kurnia Allah. Diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya dan sememangnya Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Alhamdulillah. Kita lihat pula maf'ulun bihi muqaddam ni. Apa yang dikatakan muqaddam ni? Kita lihat contoh ayat Quran untuk maf'ulun bihi muqaddam ni, iaitu apabila objek mendahului pelaku ya. So kita tengok ayat kita, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Kita lihat ibtala ni dia adalah fi'il huwa, dia madhi mabni dengan fathah muqaddarah. Kalau kita lihat di manakah perkataan yang marfu', rabbu lah. Jadi dia adalah fa'il. Kita lihat apa pula perkataan yang berbaris mansub untuk menjadi maf'ulun bihi. Ibrahima ni ya. Jadi kita tengok dia adalah maf'ulun bihi, dia mansub. Jadi kita lihat maf'ulun bihi ni adalah terletak sebelum fa'il. Itu sebab kita panggil dia adalah maf'ulun bihi muqaddam. So lepas tu kita ada mudhaf ilaih fi mahli jarrin, dan kita ada jar wa majrur selepas tu bi kalimah bi ni harfu jar kan. Kalimatin adalah isim majrur.
Dan dia adalah apa tu, jar majrur adalah fi mahalli jarrin lah. Ni kalau apa tu tengok maknanya, dan ketika telah menguji kepada Ibrahim akan Tuhannya dengan kalimah-kalimah, maka ia menyempurnakannya. Satu lagi contoh maf'ul bihi muqaddam ni, iaitu terletak sebelum fa'il ni. Wa iza masanna sadurun da'au rabbahum. Jadi kita tengok apa tu maf'ul bihi kita an-nasa ni, dia terletak sebelum fa'il durun ni kan. Dan kita punya masa ni fa'il kita lah di sini. So kita lihat apa tu dari segi i'rabnya, an-nasa maf'ul bihi kita adalah mansub, maf'il kita adalah marfu' di sini ya. So apa tu untuk fa'il kita adalah dia apa tu fa'il madhi mabni dengan fathah. Maksud di sini, dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, mereka segera berdoa kepada Tuhan mereka. Satu lagi contoh untuk maf'ulun bihi muqaddam ni, kita lihat ayat ni kita ada dua set sebenarnya ni, farikan kazabtum dengan farikan taqtulun ni. Ayat kita afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Di sini kalau kita tengok maf'ulun bihi kita datang sebelum fi'il dan fa'il. Itu dia maf'ulun bihi muqaddam ya. So di sini apa itu fi'il dan fa'il kita ni adalah kadzabtum, dia adalah fi'il madhi mabni dengan sukun. Fi mahli rafi'in. Dia ada dalam dia adalah juga apa tu damir, apa tu antum ya, muttasil. Dia tersembunyi. Dan farikan ni ada farikan ni adalah maf'ul bihi, dia adalah masuk. Di sini juga taqtulun ni pun juga adalah fa'il mudhari' marfu' dengan nun juga. Dia juga dalam dia ada fa'il damir muttasil mabni atas sukun, takdirnya antum. Dua-dua ni semua sama. So apa tu, kalau kita lihat ni adalah fi'il mahli rafi'in. Jadi makna di sini, maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu menyombongkan diri. Kemudian sebahagian kamu dustakan dan sebahagian yang lain kamu bunuh. Ini yang tadi, kemudian sebahagian kamu dustakan ya. Farikan kadzabtum ya. Dan lepas tu farikan taqtulun, dan sebahagian yang lain kamu bunuh. Satu lagi contoh kita, summa yaqulu lil malaikati aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Di sini kita tengok maf'ulun bihi muqaddam kita di iyyakum, dia adalah damir munfasil mansub mabni dengan sukun ni, dia adalah fi mahli nasbin ya. Ni apa tu fa'il dan fa'il kita adalah ya'buduna ni. Jadi maf'ulun bihi kita ni terletak sebelum apa tu fa'il ni. Jadi di sini fa'il kita adalah mudhari' marfu' dengan dun, dan dalamnya ada damir apa tu fa'il dia adalah damir mutasil mabni takdirnya hum ya. Dia fi mahli rafi'in. Makna di sini kemudian dia bertanya kepada malaikat, adakah kepada kamu beberapa mereka menyembah dahulu? Contoh lagi satu, wa hadzal ladzina zalamu sayha. Kita tengok sini maf'ulun bihi muqaddam kita ni adalah terdiri daripada isim mausul yang dia terletak sebelum apa tu fa'il dan fa'il kita ni. Ni apa tu zalamu, dan kita juga ada satu lagi fa'il ni dengan ada fi'il di sini ya. So kita tengok ayat di sini baik kompleks juga sebenarnya. Makna di sini, dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara. Kita telah sampai kepada ayat praktikal yang lazim kita buat. So sila cari perkataan maf'ulun bihi dalam surah Al-Zalzalah ni. Sila cari. Adalah beberapa. Ya. Nampak? Tu perkataan yang warna purple tu. Ya. Asqala. Ya, kalau kita tengok sini asqala ni. Ya. Sebab sini dia adalah fi'il dan juga fa'il di sini kan. Ardu ni dia marfu' di sini kan. Asqala ni ada masuk. Lepas tu kita tengok ahbara ni. Tu hadisu ahbara ni. Ni adalah juga mansub. Dia adalah maf'ul bihi juga. Dan kita tengok a'mala ni. Yurau ni adalah fi'il dan fa'il di sini. A'mala jadi maf'ul bihi. Dan di sini pun ya'mal misqala. Ni fi'il dan fa'il dalam sini. Dan misqala ni maf'ul bihi. Begitu juga yarahu ni. Yara. Ada fi'il dan fa'il dalam dia. Ni adalah damir lah. Lepas tu misqala ni. Juga ada ya'mal misqala. Sama macam tadi. Yara ni pun sama macam tadi.
Jadi ada beberapa di sini ya. Perbenaran kata sesi ni. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian kita untuk sesi ini. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.